Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Asmawi, pelajar dakwah dan pengurusan Islam di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan FKB Muslim. Boleh saya katakan kuliah dakwah ini mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan. Contohnya ada yang datang daripada STAM, mungkin juga ada yang datang daripada STPM, mungkin juga ada yang datang daripada diploma, dan mungkin ada yang datang daripada asasi ataupun tamhidi. Apa yang boleh saya katakan di sini, ini adalah satu keistimewaan untuk pelajar dakwah, untuk mereka belajar antara satu sama lain. Kerana apa? Setiap bidang ini mempunyai kepakaran yang tertentu. Jadi sepatutnya pengalaman saya alhamdulillah kawan-kawan saya membantu saya untuk beritahu ataupun mengajar saya apa yang saya tak tahu, dan pada masa yang sama apa yang saya ada saya kongsikan kepada mereka. Itu yang pertama lah, kelebihan ataupun pengalaman saya berada di kuliah dakwah. Yang keduanya, istimewanya kuliah dakwah ini anda semua kena tahu bahawa kuliah dakwah ini dia terbagi pada dua cabang, iaitu dakwah dan pengurusan. Jadi di program dakwah ini kita mempunyai pelbagai ataupun ramai pensyarah-pensyarah yang mempunyai banyak kepakaran. Yang dakwah dengan bidang dakwahnya, yang pengurusan dengan bidang pengurusannya. Jadi mereka ini mempunyai kelebihan yang tertentu. Jadi contohnya dalam subjek dakwah ataupun mata pelajaran dakwah, kami diajar oleh pensyarah-pensyarah kami berkenaan secara teori tentang dakwah dan cara untuk berkomunikasi di luar sana, cara untuk bercakap, cara untuk berhujah dan sebagainya. Dan ini juga diaplikasikan dengan pelbagai program yang diadakan. Ini juga akan melibatkan kepakaran ataupun kemahiran mengurus organisasi. Ini juga akan diajar oleh pensyarah-pensyarah kita dalam beberapa subjek yang ditawarkan di program dakwah ini. Jadi pengalaman saya dapat, sebenarnya saya pernah mengendali program-program yang berada sama ada di dalam kampus ataupun di luar kampus lah. Dan ini sangat-sangat orang cakap sangat, mungkin ada di luar sana, tapi rasanya sangat sukar lah untuk kita dapatkan. Dan mungkin kalau ada pun berbayar. Jadi kita untunglah di FKP dan kuliah dakwah ini kerana kita diajar oleh pensyarah-pensyarah kita untuk menguruskan organisasi, menguruskan manusia dalam organisasi tersebut dengan secara teori dan praktikal. Dan saya rasa itu saja kot pengalaman, sedikitlah mungkin pengalaman untuk pelajar-pelajar yang mungkin akan yang telah dapat tawaran ke program dakwah dan pengurusan Islam ini. Ada sepatutnya yang berbangga dan bersyukurlah. Dan saya ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar-pelajar baharu sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam ambilan tahun 2020-2021. Tahniah sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Sarjana Muda Program Dakwah dan Pengurusan Islam adalah program yang paling tertua di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Terdapat banyak kursus yang ditawarkan kepada mahasiswa yang terpilih sepanjang 7 semester, dan setiap kursus yang ditawarkan mempunyai taraf-taraf yang tersendiri. Okay, secara umum dan secara sebagai pengenalan, kita ada 3 elemen yang wajib kita ketahui, iaitu yang pertama sekali kita ada wajib fakulti, di mana semua program di bawah fakulti yang sama wajib mengambil kursus tersebut. Yang kedua, kita ada wajib program, di mana semua pelajar di bawah program yang sama wajib mengambil kursus tersebut. Kursus itu bermaksud subjek lah, subjek kuliah. Yang ketiga, kita ada wajib universiti, di mana semua pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia wajib mengambil subjek tersebut. Jadi sama juga seperti program kita, iaitu dakwah dan pengurusan Islam, kita akan membahagikan kepada 2 kategori, secara ringkas, secara mudah, secara khusus. Yang pertama sekali, program dakwah dan pengurusan Islam kita pecahkan dakwah dan pengurusan Islam, Islamic Management. Jadi untuk kategori dakwah, kita akan belajar dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, untuk subjek untuk program dalam kumpulan pengurusan Islam, kita akan belajar dalam bahasa Inggeris. Jadi untuk semester 1, apa yang kalian akan belajar? Pertanyaannya bukan? Yang pertama sekali kita akan belajar subjek Hizun Nusus.
kita akan mulakan kitab takrib adalah Adakliyah. Okay, Zunusus yang akan diajar oleh Dr. Ahmad Abdul Malik ni, yang kebiasaannya kita akan belajar dengan doktor itulah. Jadi seronoknya belajar kitab ini, di mana kita akan belajar berbagai kepentingan, iaitu contohnya kat sini kita ada belajar kepentingan berbakti kepada ibu bapa, kepentingan hidup berjemaah dan banyak lagi. Okay? Selain itu kita akan belajar subjek cerita amalan komunikasi dakwah. Okay, ini kita asal lah, kitab yang dicetak baru, lebih nipis sikit lah. Jadi untuk buku kitab ini kita akan belajar pengenalan tentang dakwah, okay, rukun dakwah, usul dakwah, banyak lagi. Okay, untuk semester 1. Okay, ini untuk semester 1. Kita juga akan belajar subjek akidah Islam, belajar hubungan etnik. Dan untuk semester kedua kita akan belajar lebih kepada pengurusan Islam, okay, dalam bahasa Inggeris. Kita akan belajar organizational behavior, gelagat berorganisasi. Yang kedua kita akan belajar organizational management, iaitu pengurusan organisasi. Kita akan belajar ICT dan berbagai lagi sehinggalah SEM 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisha Dayana binti Zamri, pelajar dakwah dan pengurusan Islam. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi tentang apa aktiviti yang DIMAC telah laksanakan untuk mahasiswa dan mahasiswi dakwah dan pengurusan Islam. Banyak sangat aktiviti yang DIMAC telah laksanakan, antaranya ialah Tamrin Priyadi, Usrah Kepimpinan, Debat DIMAC, Family Day DIMAC dan lain-lain. Family Day DIMAC. Family Day DIMAC adalah satu program yang mana kita akan laksanakannya setiap tahun, dan bagi saya ialah satu program yang dapat mengeratkan hubungan kita antara pensyarah dakwah dan pelajar dakwah sendiri. Kemudian, DIMAC juga telah menyediakan beberapa bengkel bagi meningkatkan kemahiran di kalangan pelajar dakwah, iaitu bengkel Adobe Photoshop dan bengkel web. Pada setiap tahun, DIMAC akan mengadakan satu program besar dan satu program yang dinanti-nantikan oleh warga USIM dan warga DIMAC sendiri. Program itu adalah program Dakwah Fest, iaitu program dakwah festival. Program ini sangat dinanti-nantikan oleh warga USIM kerana banyak sangat aktiviti yang menarik, antaranya ceramah daripada selebriti luar, forum remaja, dan ada juga beberapa pertandingan yang dilaksanakan seperti pertandingan nasyid, pertandingan pidato dan macam-macam lagi. Seperti yang kita maklum, dunia kita kini telah diserang oleh satu wabak, iaitu wabak COVID-19. Jadi kita tidak dapat melaksanakan aktiviti secara vertikal. Jadi kami telah menggantikannya dengan beberapa aktiviti yang mana mereka boleh lakukan aktiviti ini di rumah. Antara aktiviti yang DIMAC telah sediakan untuk mahasiswa dan mahasiswi dakwah dan pengurusan Islam sepanjang tempoh PKP ini ialah, antaranya adalah satu, sejenak bersama DIMAC. Sejenak bersama DIMAC adalah satu perkongsian ilmu dari kalangan pensyarah dakwah ataupun pelajar dakwah sendiri. Kemudian kita juga ada ngaji online, iaitu Quality Quran Time. Kemudian kita juga ada program iCook Udin, program segmen IG Live, Tadabbur Daily DIMAC dan macam-macam lagi aktiviti. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini, banyak sangat aktiviti yang DIMAC telah laksanakan dan DIMAC telah sediakan untuk mahasiswa dan mahasiswi dakwah dan pengurusan Islam. Jadi jangan sia-siakan dan support DIMAC, dan jangan lupa turun dan support setiap apa yang DIMAC lakukan untuk korang. So, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminur Ridwan bin Adipin, kos dakwah dan pengurusan Islam. Baik, jadi apa kemahiran yang korang akan dapat melalui program dakwah dan pengurusan Islam ini? Baik, yang pertama sekali antara kemahiran yang korang akan dapat ialah kemahiran pengucapan awam. Baik, salah satu cara untuk kita berdakwah adalah melalui pengucapan awam.
untuk anda mempelajari pengucapan awam ini, ia tidak akan boleh dicapai dalam masa 2 hingga 3 minggu ataupun 2 hingga 3 bulan. Perlu latihan secara berterusan dan juga kemahiran yang berkesan lah, insyaAllah. Jadi melalui program dakwah dan pengurusan Islam ni, korang akan belajar bagaimana cara untuk kita melontarkan pengucapan awam di khalayak ramai. Jadi dalam program dakwah ni kita telah sediakan makmal dakwah untuk kita melatih mahasiswa-mahasiswa dakwah supaya berani bercakap dan juga supaya mereka ada skill untuk bercakap di khalayak ramai. Kita dapat tengok Da'i Hakim yang lahir daripada program dakwah dan pengurusan Islam. Kita tengok bagaimana kelancaran beliau berbicara di depan televisyen. Dan kita dapat tengok juga contoh daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri bin Daud yang suaranya yang sangat lunak dan menyentuh hati apabila berbicara tak kala di program Forum Al-Ehwal Perdana Islam. Itulah salah satu contoh yang telah dikeluarkan daripada program dakwah dan pengurusan Islam. Baik, selain itu korang juga akan dapat belajar macam mana untuk berorganisasi. Baik, jadi dalam program dakwah ini akan ada satu program tahunan yang dinamakan DAKFest ataupun Dakwah Festival. Jadi dalam DAKFest ni, korang daripada setiap tahun akan diberi tugasan ataupun diberi jawatan untuk kita kendalikan satu program yang besar di bawah Persatuan Dakwah USIM, iaitu DIMAC, Persatuan Dakwah Islamic Management and Committee. Jadi setiap tahun akan ada peranan masing-masing untuk kita mencapai program tersebut. Antaranya kita akan dapat belajar macam mana nak menjadi pengarah program dan macam mana untuk kita menjalankan satu program dan macam mana untuk kita mencari dana untuk menjalankan program tersebut dan memastikan program tersebut berjalan dengan lancar. Jadi itulah salah satu benda yang korang akan belajar daripada dakwah dan pengurusan Islam ini sendiri. Baik, yang terakhir sekali, apa yang korang akan belajar ialah macam mana untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. Dan apabila korang memasuki tahun yang ketiga, korang akan ada satu program yang dinamakan dakwah tatbiki ataupun dakwah praktikal lah. Jadi dalam dakwah tatbiki ni, jadi korang akan ditempatkan di satu-satu tempat bersama dengan masyarakat-masyarakat luar. Antaranya yang selepas-lepas ni ada yang program orang asli, ada yang bersama dengan masyarakat Sabah. Jadi terpulang kepada tahun masing-masing. Jadi korang akan berdepan dengan masyarakat yang sebenar dan korang perlu memberi dakwah secara praktikal bersama dengan masyarakat luar. Jadi latihan ini, kemahiran ini sangat-sangat penting untuk kita melatih diri kita bagaimana untuk kita mengaplikasikan apa yang telah kita belajar selama ini. Kerana dakwah tidak akan dapat dicapai hanya dengan kita berkata-kata sahaja. Kita kena tahu bagaimana keadaan semasa di tempat tersebut. Jadi sebab itulah perlunya kemahiran dakwah tatbiki ini. Jadi wallahualam, semoga korang enjoy lah duduk dalam dakwah dan pengurusan Islam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat saya berpeluang untuk mengucapkan selamat datang kepada anak-anak pelajar tahun 1 yang telah terpilih untuk menyertai program dakwah dan pengurusan Islam di Universiti Islam Malaysia ini, ya. Dan alhamdulillah, ya, anak-anak semua adalah antara mereka yang bertuah kerana berada dalam satu program yang telah lama bertapak di Universiti Islam Malaysia ini. Untuk pengetahuan semua, ya, program dakwah dan pengurusan Islam di USIM ini telah mula ditawarkan sejak tahun 2000 lagi. Dan program ini telah melahirkan ramai graduan sejak lebih 16 tahun yang lalu.
Jadi alhamdulillah dengan berkat pengalaman yang banyak daripada para graduan, alumni program dakwah dan pengurusan Islam, kita telah melihat banyak kejayaan yang dicipta oleh mereka. Dan saya yakin anda yang terpilih untuk menyertai program dakwah dan pengurusan Islam ini insya-Allah akan dapat menimba banyak manfaat dan peluang yang sukar didapati di tempat lain. Jadi pertama kalinya haruslah kita memanjatkan kesyukuran kerana anak-anak semua telah terpilih di kalangan pelajar-pelajar lain yang turut mohon untuk masuki program dakwah dan pengurusan Islam di UC ini. Jadi saya juga ingin menceritakan apakah keunikan program dakwah dan pengurusan Islam USIM. Keunikan yang kita lihat pada nama itu sendiri. Kalau anak-anak semua cuba lihat nama program ini, program dakwah dan pengurusan Islam. Keunikan yang ada di sini adalah kerana di dalam program ini para pelajar berpeluang untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan yang merangkumi ilmu-ilmu nafli yang berteraskan kepada pengajian Islam. Di samping itu, para pelajar juga diberi peluang untuk menimba pengetahuan dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan pengurusan Islam. Jadi keunikan yang digabungkan integrasi antara ilmu akal dan nafli inilah yang menjadi satu keistimewaan dalam program dakwah dan pengurusan Islam di USIM. Jadi para pelajar akan juga berpeluang untuk menimba banyak pengalaman dalam menjalankan kerja-kerja dakwah secara tatbik, secara hal di lisan dan juga secara realiti bersama dengan masyarakat. Bermula dari tahun 1 para pelajar akan didedahkan dengan banyak teori-teori dakwah dan juga teori-teori dalam pengurusan. Jadi sudah tentunya dalam aspek keperluan untuk menjadi seorang pendakwah, kita mahu melahirkan seorang Muslim yang bukan sahaja mempunyai kemampuan untuk berdakwah kepada masyarakat dalam aspek dalam ilmu-ilmu agama, malah mereka juga mampu untuk menjadi seorang yang punya skill di dalam bidang pengurusan. Bagi mencapai matlamat untuk melahirkan graduan program dakwah dan pengurusan Islam yang mampu menguasai ilmu-ilmu yang berteraskan pengajian Islam dan juga berteraskan pengurusan Islam, saya ingin menasihatkan para pelajar untuk mengambil peluang dan merebut segala masa yang ada sepanjang pengajian di universiti dengan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sama ada yang dijalankan di peringkat program, fakulti, kolej kediaman maupun pihak universiti. Kerana berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman dan juga peluang-peluang yang diraih inilah sebenarnya yang akan membentuk para pelajar supaya menjadi seorang yang lebih matang dalam mendepani segala cabaran-cabaran yang mendatang. Di samping itu, sebagai pelajar yang merupakan Ibnu Sabil yang berjihad dalam menuntut ilmu pengetahuan, haruslah saya ingin menasihatkan juga anak-anak supaya menggunakan peluang yang ada ini sebaik yang mungkin. Kerana tempoh pengajian di universiti amatlah singkat. Dalam jangka masa 4 tahun inilah peluang yang kamu ada untuk memanfaatkan sepenuh masa dengan menuntut ilmu dan juga menimba banyak pengalaman di universiti. Dan di samping itu juga perlulah kita sentiasa berusaha untuk menjadi seorang pelajar yang
bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, malah mampu untuk menempatkan diri sebagai seorang pendakwah bersama masyarakat.